Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak bincang 5 soalan percubaan MRSM lah. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey. Isikan tempat kosong pada ruang jawapan dengan istilah keuangan yang betul. Okey, so dia bagi pada kita 3 pelaburan, dividen dan prinsipal. So dekat ruangan jawapan dia minta kita isi tempat kosong lah. Tempat kosong ni kita kena isi lah. Okey, first kali sebelum kita isi, kita kena tahulah. Okey, apa dia pelaburan sebenarnya? So, kita buat nota sikit boleh. Pelaburan, langkah alternatif untuk mendapat pulangan. So, langkah alternatif. Okey, mendapat pulangan. Okey, pada masa hadapan. Okey, pada masa hadapan. So, cikgu buat nota sikit lah. Okey, langkah alternatif mendapat pulangan pada masa hadapan. Okey, dalam bentuk pendapatan lah. Okey, dalam bentuk pendapatan. Tak cantik pula cikgu kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung soalan percubaan MRSM 2023. Okey, sebelum tu terima kasih kepada pelajar yang telah like dan subscribe channel cikgu lah. Semoga pelajar akan terus cemerlang. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Isikan tempat kosong. Okey, pada ruang jawapan dengan istilah keuangan yang betul. So dekat sini dia bagi 3 istilah pada kita lah. Pelaburan, dividen dan prinsipal. So dekat ruang jawapan dia minta kita isi ruang kosong dekat sini. Okey, so sebelum kita isi ruang kosong, okey, kita kena tahulah apa dia pelaburan, apa dia dividen, apa dia prinsipal. So kita pergi kepada yang pertama, pelaburan. So cikgu buat nota sikit lah pelaburan. Pelaburan ni investment. Okey, pelaburan ni langkah alternatif lah. Langkah alternatif untuk mendapat keuntungan. Untuk cikgu ringkas sikit, mendapat keuntungan. Dan pada masa hadapan. Senang, pada masa hadapan. Okey, dalam bentuk pendapatan lah. Dalam bentuk pendapatan. Bentuk pendapatan. Okey, yang kedua. Kita tengok dividen. So, kita tengok yang kedua, dividen. Okey, dividen ni diterima pada akhir tahun keuangan. Okey, lazimnya diterima okey, pada akhir tahun. Pada akhir tahun keuangan. Okey, berdasarkan wang yang dilaburkan lah. Berdasarkan wang yang dilaburkan. Okey, so settle 2 dan prinsipal lah. Okey, prinsipal ni kalau kita tengok dekat sini Okey, statement yang pertama sejumlah wang yang diterima pada akhir tahun. Ni main point dia pada akhir tahun keuangan Okey, dan dihitung berdasarkan wang yang dilaburkan. So yang ni ialah dividen lah. So kalau kita tulis, mesti tulis dengan ejaan yang betul lah. Okey, dividen jumlah asal wang yang diterima ni ialah prinsipal. Mudah je 2 markah. So 1 markah
dan 2 markah. Okey, settle untuk soalan 1A. Kita pergi kepada soalan 1B. Okey, Mr. Z menyimpan 20,000 pada awal tahun dalam akaun simpanan tetap di bank Mekah yang menawarkan kadar faedah sebanyak 5% setahun. Berapakah dividen yang diterima? So, berapa dividen yang diterima selepas setahun jika faedah di compound 4 bulan sekali? So, dia ada perkataan compound dekat sini. Okey, bila ada perkataan compound, kita kena cari N lah. Cari N. So, N dia kalau 4 bulan sekali bermakna 3 kali setahun lah. Okey, jadi N dia sama dengan 3. Macam mana dapat 3? 12 bagi 4, so dapat 3. Okey, bila ada perkataan compound Okey, so kita guna formula yang diberi lah. Pelajar boleh rujuk formula. So, formula mature value. Okey, sama dengan P tambah dengan ataupun P darab P. Okey, 1 tambah R per N kuasa dengan NT. Okey, MV ni ialah nilai matang dia lah. So, prinsipal ni duit yang disimpan. So, kalau kita masuk nilai 20,000. Okey, so kita darabkan dengan 1 tambah dengan rate dia 5%, 5/100 pelajar. Ataupun 0.05 bahagi dengan N. N ni lah bilangan tu lah. Di compound tu. So, 3 kuasa dengan 3. And dia T ni dia kata selepas setahun. So, T dia ialah 1 lah. Okey, kita just tekan calculator je lah. So, cikgu tekan calculator. 1 tambah dengan, cikgu buat bracket lah. 0.05 per dengan 3. So, cikgu tutup bracket. So, cikgu settle yang ni dulu. So, sama dengan 1.01. Okey, kuasa dia dengan 3. So, darab 3 lah. Okey, ataupun kuasa 3. Topi 3 So, cikgu dapat 1.050 darab dengan 20,000. 1, 2, 3. So, cikgu akan dapat nilai matang dia 21,000. Okey, RM16.76. 21,016. 20,016.76. Okey, so dia dah dapat banyak ni lah nilai matang. Soalan dia, berapa dividen yang diterima selepas setahun? So, sekarang ni duit yang disimpan 20,000. So, kalau kita kira dividen, so dividen. Okey. 20,000 ataupun 21,000. RM16.76 tolak dengan 20,000 yang disimpan lah. So, kita dapat berapa dividen dia dekat sini. So, just tolak sajalah. Kita dah dapat tadi So, cikgu tolak dengan 20,000. 1, 2, 3. Okey, so kita akan dapat RM1,016.76. 1016.76. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, kalau kita tengok soalan ni, 3 markah. Yang pertama sekali, bila kita ada formula, kita masuk nilai ni 1 markah lah. Okey, dan jawapan dia 1 markah. Dan kalau kita kira dividen, kita just tolak je. Okey, nilai matang tolak dengan duit yang disimpan. So, kita dapat RM1,016.76. So, 1 markah. Okey, settle untuk soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Zahirah mempunyai polisi insurans perubatan. Okey, main point dia dekat sini, insurans perubatan. Biasanya kalau kita dapat soalan insurans perubatan ni, kita akan tolak deductible dulu. Okey, ni formula yang pelajar-pelajar lah. Okey, dengan deductible sebanyak
600 dan co-insurans 70 30. Okey, sekiranya kos perubatan yang ditanggung Zahirah ialah 10,800, hitung kos perubatan keseluruhan tersebut. Okey, first kali pelajar. Ni insurans perubatan jumpa insurans perubatan, tolak deductible dulu. Okey, cikgu ulang balik apa dia deductible. So pelajar take note, deductible ni pemegang polisi bayarlah. Okey, sebelum membuat tuntutan. Okey, so yang ni pelajar kena master tuntutan. Okey, dan yang kedua cikgu nak highlight dekat sini co-insurans lah. So co-insurans, apa dia co-insurans? Co-insurans ni ialah perkongsian. Okey, perkongsian. Okey, antara syarikat dan pemegang polisi. Dia mesti ada perkataan perkongsian. So kalau 70-30, syarikat tanggung 70. Okey, kita tanggung 30 Okey, so yang ni pelajar take note lah. Okey, soalan dia nak hitung kos perubatan keseluruhan. Okey, sekarang ni dia bagi kepada kita kos perubatan yang ditanggung Zahirah. Okey, so sekarang ni kita tahu co-insurans dia. Okey, syarikat 70. Okey, Zahirah ni 30 lah. Okey, yang ni nota dulu. So 30. So yang 30 ni yang Zahirah tanggung. So sekarang ni Zahirah tanggung berapa? 10,800 ni termasuk deductible Okey, so sekarang ni kalau cikgu kira dekat sini, so cikgu tulis kos Zahirah, kos sebelum deductible. Sebelum deductible deductible. Okey, so sebelum deductible ni 10,800 kita tolak dengan 600. Okey, so cikgu tekan kalkulator dekat sini, tak tekan kalkulator pun kita kira teruslah 10,200. Okey, yang ni 10,200 ni ialah 30%. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok. Biasanya kalau kita nak cari syarikat tanggung berapa, okey, kita akan cari 70/100 darab dengan kos rawatan lah. So cikgu andaikan dia X. So baru kita dapat. Okey, kalau macam ni, kalau Zahirah ni, okey, Zahirah ni bermakna kos yang dia tanggung tu ialah 10,200. Okey, sama dengan 30 per dengan 100 darab dengan kos rawatan. So kita tak tahu X tu berapa. So kalau macam ni kita just cari, kita just tekan kalkulator je lah. Okey, so kita tengok kos rawatan dia. Okey, 10,200. Okey, alpha soft 30. Okey, per dengan 100. Okey, yang ni kita ganti dengan X lah. Alpha X. Okey, cikgu tekan shift soft. So kita dapat kos rawatan dia ialah 34,000. 34,000 ke 340,000 kat sini? 34,000 Okey, so kita dah dapat hitung kos perubatan keseluruhan. Okey, kita nak bagi markah. First kali kat sini 3 markah Okey, 3 markah. Okey, cikgu akan bagi dekat sini lah. Okey, kos sebelum deductible tu cikgu bagi 1 markah. Dan pengiraan dekat sini ada formula, kita masuk nilai 1 markah dan jawapan 1 markah. Okey, so 3 markah. Seterusnya, soalan yang kedua, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Alia telah membeli 2 batang pen dan 4 bilah gunting. Okey, so sekarang ni pen ni kita guna P lah. Okey, gunting kita guna G Okey, dengan jumlah harga RM20. Okey, harga sebilah gunting RM2 lebih daripada harga sebatang pen. Okey, berapa harga sebatang pen?
dan sebilah gunting. Okey, first kali kita keluarkan, kita buat dalam bentuk persamaan lah. So 2 pen maksudnya 2P campur dengan 4 gunting 4G dengan harga RM20. Okey, ni persamaan yang pertama lah. Okey, persamaan yang kedua dia kata harga sebilah gunting ni RM2 lebih daripada harga sebatang pen. Okey, kalau sebatang pen ni pen campur dengan gunting ni RM2 lebih daripada harga pen. Maksudnya 2 gunting ataupun macam ni kalau pen maksudnya pen ni ataupun gunting, yang cikgu faham gunting ni sama dengan pen tambah dengan RM2. Okey, so kalau statement macam ni, P ni kita bawa ke depan lah, ataupun yang ni bawa ke depan lah. Mana-mana kita jadikan persamaan. So cikgu nak letak P kat depan, G kat belakang. Maksudnya P, G bawa pergi sana. So tolak G sama dengan G 2 bawa ke sebelah. So negatif 2. Okey, so kita guna kaedah penghapusan je lah, senang. Okey, kalau pelajar tak mahir penghapusan dekat sini, dia boleh guna kaedah metrik juga. So cikgu nak samakan P lah. Cikgu darab dengan 2. Dekat sini pun darab 2, dekat sini pun darab 2. So 2 darab P, 2P. Cikgu tulis balik, 2P tolak dengan 2G sama dengan 2 darab negatif 2, negatif 4. Cikgu salin balik yang atas, 2P tambah 4G sama dengan 20. So cikgu selesaikan. So kalau kat sini unit sama kita tolak lah habis. Okey, kat sini pun kita tolak, kat sini pun kita tolak. So tolak 2G tolak 4G. So cikgu akan dapat tolak 6G lah. Sama dengan tolak 4 tolak 20. So tolak 20, 24. So tolak-tolak kita buang. So G sama dengan 24 bahagi dengan 6. So kita dapat 4. Okey, so gunting ni RM4. Okey, seterusnya kita gantikan lah dekat mana-mana persamaan yang ada. So kalau kita pilih persamaan yang pertama, 2P tambah dengan 4, gunting ni RM4 sama dengan 20 2P sama dengan dekat sini 4 dan 4 16. 16 bawa pergi 11, so tolak 16. 20 tolak dengan 16. So P sama dengan 4 bahagi 2, so kita dapat RM2. Okey, settle untuk soalan ni. Pelajar tekan kalkulator kat sini pun boleh tekan kalkulator terus dapat jawapan So kita tengok markah dia, ada saja persamaan satu markah, ada penyelesaian lah. Ada kaedah dia dekat sini satu markah dan jawapan ni satu markah. Okey, seterusnya jawapan akhir P ni satu markah. So settle 4 markah. Settle soalan yang ketiga. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Okey, soalan 4. Sebuah pasaraya menawarkan kad keahlian dengan harga RM10. Okey, dan satu voucher bernilai RM5. Okey, akan diberikan secara percuma kepada setiap ahli barunya. Okey, sekarang ni bila kita jadi ahli baru, dia bagi kad keahlian, harga dia kita kena bayar RM10. Okey, lepas tu dia bagi voucher RM5. Okey, bermakna dia charge RM5 je lah kat sini. So kita take note dekat sini, takut kita salah faham nanti. Okey, dia daftar RM10, dia dapat voucher RM5. So bermakna dia bayar RM5 sajalah. Okey, cikgu take note sini dulu. Bayar RM5. Okey. Pasaraya tersebut ada menjual susu berperisa coklat dengan harga RM4.50 sekotak. So harga coklat ni air coklat susu. RM4.50 sekotak. Laila mendaftar sebagai ahli baru dengan membeli beberapa kotak susu tersebut menggunakan voucher yang diberi. Dia menetapkan
menunjukkan maksimum perbelanjaan dia ialah RM30. So, limit dia RM30 lah. Okey, berapa bilangan maksimum susu yang diperoleh oleh Laila? So, kalau dekat sini kita just tolak sajalah. Okey, 30 tolak dengan RM5, so RM25. Kalau cikgu akan buat macam ni lah. Okey, 30 tolak dengan RM5. So, kita dapat duit yang dia tinggal RM25. Okey, jadi RM25 kita bahagi dengan RM4.50 lah. Okey, cikgu tulis balik RM RM25 yang dia ada. Kita bahagi dengan sekotak ni RM4.50. So, berapa maksimum dia dapat dekat sini? Okey, 25 bahagi dengan 4.5. So, dia akan dapat 5.5. So, just 5 kotak sajalah dia akan dapat. So, 5 sebab berapakah bilangan maksimum? Okey, paling banyak dia dapat. So, 5 kotak. Okey, so kalau dekat sini cikgu tengok dekat mana kita dapat markah. Sebab kalau kita tengok soalan ni dia try and error lah. Try and error Okey, jadi dekat sini cikgu nak bagi markah. Okey, ada je pengiraan dekat sini 1 markah. So, dia bahagi ni 1 markah dan dekat sini 1 markah lah. Okey, so 3 markah So, settle soalan keempat. Kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima ni soalan isi padu. Okey, kita tengok soalan. Rajah 1 menunjukkan sebuah bongkah emas berbentuk prisma tegak. Okey, so kita ada prisma tegak lah. Okey, A, B, C, D, E, F, G, H yang terletak di atas permukaan mengufuk. Okey, diberi bahawa panjang BC 14. Mana BC? So, BC dah ada 14. Okey, seterusnya HG. Mana HG? HG 8. AB 12. Okey, isi padu bongkah emas tersebut. So, isi padu dah ada. Hitung dalam cm. Okey, nilai H. So, tinggi H. Okey, kita tahu kalau prisma tegak ni, formula dia, isi padu dia. Padu sama dengan luas kerata rentas. So, cikgu tulis formula dululah. Luas kerata rentas. Kerata rentas. Okey, darab dengan panjang dia lah. Okey, so senang. Bila kita tahu formula. Formula ni diberi pelajar. So, isi padu dia dah ada dah ni. 1029 isi padu dah ada. Dia nak cari tinggi je. Luas kerata rentas kita kena tahu luas dekat sini lah. Ni luas trapezium. Okey, luas trapezium macam ni. Okey, 1/2 A tambah B darab dengan C Okey, C ni ialah tinggi dia lah. C ni ialah tinggi dia. Okey, kalau cikgu masuk dalam formula 1/2. So, A dia kita dah tahu 8 tambah dengan 12. Okey, darab dengan tinggi dia kita tak tahu. Kita nak cari H. Okey, so yang ni untuk dekat sini lah. So, kita darab dengan panjang dia 14. Okey, kalau dekat sini kita boleh settlekan. So, cikgu settle teruslah. 8 tambah dengan 12, 20. 20 bahagi 2, 10. So, dekat sini cikgu dapat 10H. 10H darab dengan 14. So, dekat sini 1029. Okey, just kalau macam ni cikgu hanya tekan kalkulator je lah. Okey, kalau cikgu tekan kalkulator. Sebab kita nak cari nilai H Okey, jadi 1029. Okey, alpha soft. Okey, 10 alpha x. Okey, darab dengan 14. So, shift soft, shift soft. So, kita dapat tinggi dia 7.35. H sama dengan 7.35. Okey, so settle untuk soalan ni. Kalau 3 markah.
Okey, biasanya masuk saja formula macam ni Ada formula masuk nilai 1 markah, ada kaedah pengiraan 1 markah dan jawapan kita 1 markah lah. Okey, settle 3 markah. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang terakhir. Bongkah emas tersebut telah dileburkan dengan membentuk beberapa buah kubus yang sama saiz dengan panjang sisi 7 cm. So, sekarang ni dia dah leburkan emas tu. Okey, membentuk beberapa buah kubus yang sama saiz, panjang sisi dia 7 So, kita lukis dululah kubus. Kubus ni bentuk dia macam ni lah, bentuk segi 4 ni lah. Tapi dia semua sama kubus ni. Semua sama. Kat sini 7, kat sini 7. Panjang ni pun 7. Okey, hitung bilangan kubus yang boleh dihasilkan. So, sekarang ni paling mudah sekali kita kira isi padu kubus ni. Isi padu kubus. Okey, 7 darab 7 darab 7. So, 7 darab 7 darab dengan 7. So, kita dapat 343. 343. So, sekarang ni isi padu yang asal dia ni kita ada 1029. So, just bahagi je lah kalau soalan macam ni. Jadi, 1029 bahagi dengan 343. Ni untuk satu kubus. So, kita akan dapat berapa kubus ni? 1029 9 bahagi dengan 343. Okey, so kita akan dapat 3 kubus. 3 kubus. Senang je. Okey, untuk soalan macam ni. So, kita tengok kalau isi padu kubus ni kita cari biasanya 1 markah lah. Ataupun pembahagian ni 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Okey, so settle 5 soalan untuk hari ni. Cikgu harap video cikgu membantu. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.